Dah. Tadi pun. TikTok okey. Tadi pun. Okey. Ada ke? Dah jadi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liana, host anda. Salam Jumaat semua. Hari ini live kita berkenaan cerita wajah. Apa yang kita nak cerita pada hari Jumaat ni, petang Jumaat ni, relax-relax je. Kita cerita tentang wajah. Apa kena-mengena Dr. Norman dan juga cerita wajah sempena live episod pertama kita pada hari ini. Kita nak bincangkan hari ini topik dia 3 rahsia untuk dapatkan kulit flawless. Macam mana tu? First, kita jemput Dr. Norman untuk jadi panel sempena episod pertama cerita wajah kita. Okay? Saya jemput Dr. Norman untuk sama-sama relax-relax, sembang-sembang pada hari Jumaat ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Buat julung-julung kali ni kita buat live kan hari siang. Lepas Jumaat kan. Tapi kita sekarang nak buat 2 live. Satu kita akan cerita pasal masalah-masalah kulit. Satu kita akan cerita tentang kesihatan yang lain. So hari ni kita punya cerita tentang masalah kulit dan dalam siri podcast special kita dia panggil cerita wajah. So anything pasal masalah kulit boleh tanya pasal ni. Jangan tanya pasal diabetik pasal ni. Tapi ada kaitan sebenarnya. Tapi kita nak fokus pada isu-isu kulit. Okay. Sebelum tu saya nak war-warkan dululah. Selama ni follower doktor kenal doktor melalui pemakanan, doktor nutrition. Tapi ramai juga yang tak tahu sebenarnya doktor adalah bidang estetik juga yang dah lama tak praktis. Antara faktornya adalah lebih minat pada nutritional medicine. Itu salah satu contohnya. Tapi kita rasa macam penting kaitan cerita wajah tu dengan nutritional medicine juga. Sebab tu kita adakan podcast live ni cerita wajah bagi memahami terutamanya golongan-golongan wanita dan juga perempuan remaja-remaja tentang masalah-masalah wajah yang diorang ada lah. Ya, betul. Ramai yang tak aware apa kaitan cerita wajah tu dengan pemakanan seharian kita. Okey. Ramai yang tak tahu sebenarnya. Saya ni mempunyai bidang kepakaran dalam bidang anti-aging medicine dan juga aesthetic medicine. Yang mana bidang tu ialah bidang kecantikan wajah. Tapi saya lebih meminati nutritional medicine sebab dia dari dalaman. So apa yang jadi kat luar ni ialah apa reflect daripada dalaman. So orang yang sihat mempunyai kulit yang sihat sebab kulit adalah organ yang terbesar dalam tubuh kita. Jauh lebih besar daripada hati, otak dan sebagainya. Kulit tu kalau dia tak sihat, dia tak cantik, dia tak flawless kata tu, ada tanda-tanda masalah kesihatan dalaman. Okay, doktor elaborate sikit sebenarnya sebab first episode kita ni cerita wajah ni, doktor ceritakan sikit lah macam mana dan tahun bila doktor berkecimpung dalam bidang estetik ni. Sebenarnya masa saya buat master tahun 2000, saya graduate tahun 2013 master in anti-aging aesthetic and regenerative medicine. Saya mengamalkan jugalah kata orang aesthetic medicine ni dengan buat banyak rawatan-rawatan masa tu. Menggunakan laser lah, microdermabrasion lah, chemical peeling dan sebagainya. Peringkat tu lah kan. Pada bagaimanapun minat tu makin lama makin hilang lah. Sebab malah aku nak layan perempuan yang tak puas hati ni kan. Itu je kan. Tapi knowledge tu tak ada lah. Cuma disebabkan bidang saya masuk tu, saya banyak buat co-researcher lah. Saya buat research bersama dengan saintis-saintis yang kawan-kawan saya lah. Di universiti tempatan seperti UPM kan? Saya buat kat UPM yang mana salah satu di antara kajian dia orang ialah macam mana nak menjadikan vitamin E vitamin E adalah vitamin larut lemak jadikan dia jadi larut air. So apa kelebihan kita buat dia? Sebab dia boleh dilarutkan dalam air, dia boleh jadikan letak dalam produk. Dan UPM telah berjaya buat teknologi tu. So sebab tu saya berkongsi dengan dia orang menggunakan raw material tu daripada tocotrienol. Saya khususnya vitamin E3
untuk keluarkan produk serum pada tahun 2015 lebih kurang. dah 2014, lama 2015 dekat 10 tahun dululah. Tu cerita dia. Ya, betul. Dan sampai sekarang produk tu ada. Itu yang menarik tu. So produk yang saya buat ni ialah berdasarkan research di Universiti Tempatan. Yang mana saya komersialkan. Universiti tu pun komersialkan juga. Tapi saya komersialkan juga under brand saya. Iaitu Dr. Norman Professional Skin Care. Selama bertahun-tahun saya cuba jual produk tu sedikit demi sedikit. Dia tak meletup lah, tapi dia terjual. Dia terjual. Yes. Dia terjual kan. Dan ramai pengguna masih tetap menggunakan sampai sekarang. Cuma sekarang kita rasa kita nak lebih cerita, since kita dah ada banyak buat live dan sebagainya, kita nak bercerita lebih sikit tentang isu-isu skincare dan kaitannya dengan masalah-masalah dalaman kesihatan dan pemakanan. So itu dah kita cerita hari ni. Kan? Okay. Pertama kita definasikan dulu apa itu kulit mulus dalam bahasa Melayu. Flawless tu kulit yang mulus macam telur, letak telur-telur tergelincir. Dia kata porcelain skin. Porcelain skin ni macam porcelain, cantik, licin, tak ada pigment, tak ada parut-parut, ni semua kan. So basically flawless skin ialah kulit yang smooth, halus, colornya toner dia sekata dan tak ada blemishes ataupun spots ataupun mark. Blemishes tu macam bintik-bintik gitu kan. Ni secara umumnya flawless skin lah. Tapi sebenarnya ia lebih mudah disebut sebagai kulit yang glowing. Glowing and healthy. So basically orang yang ada masalah ada kulit yang flawless ni sebenarnya dia reflect pada dalaman yang sihat. Yes. Walaupun glowing di skin ni boleh ditipu lah. Kan paling senang ialah ni lah filter dekat kita punya social media ni. Di titi ni kau boleh percaya ni yang dalam tu flawless sebenarnya dia pakai filter. Kan? Tapi yang you tengok real life nampak memang kulit dia cantik. You know lah kan. Okay. Sebelum tu jangan lupa komen. Bagikan komen. Kita akan bagi bacakan lepas ni feedback. Kita nak berinteraksi secara relax dan santai. Yes. Sempena cerita-cerita wajah ni. Okay. Ada orang tanya tu. Ramai orang tanya. Boleh apa juga. Apa punca usia dah meningkat tapi ada jerawat? Itulah masalah yang kita bincang ni. Ya, dengar sampai habis. Puncanya kita cerita kat sekejap lagi. Tengok habiskan. Kita akan cerita kan. Boleh tak kita makan suplemen whitening? Itu pun kita akan cerita juga. Jangan lupa. Tengok sampai habis. Share live ni benefit pada bukan sekarang doktor, bukan perempuan je nak jaga kulit. Betul. Lelaki pun sama. Contohnya dalam bidang pekerjaan lah. Kalau dia kerja broadcasting ke, pembaca berita ke, media sosial, model ke, social media influencer. Takkan kulit je jerawat kan? Pramugara ke kan? Semua nak kulit cantik juga. Kan kerja-kerja yang berhadapan dengan customers macam orang dekat reception, hotel ke apa kan? Takkan muka kau buruk, tak boleh lah. Kan? Tak licin tak apa. Janji sihat dan nampak lah. presentable. Presentable lah. Kan nak kata lawa sangat kadang-kadang muda-muda lu tak jaga. Teruk juga. Tapi ada parut lah. Tapi tak dijadikan sekarang tak boleh diubah menjadi lebih cantik. Yes. Okey, kita pergi pada topik dia. Kenapa kulit ada masalah? Sebab daripada masalah ni kita bagi solution dia. Daripada menjawab soalan-soalan yang ditanya tadi. Kan? So apa punca nombor 1 sekali adalah ini. Kesan radikal bebas. Elaborate sikit. Kadang orang tak tahu. Radikal bebas ni adalah bahan-bahan, molekul, atom dan sebagainya yang aktif sebab dia panggil radikal, dia reaktif dan dia bebas kan. Dia mempunyai masalah kekurangan elektron dan dia akan menyerang sel-sel yang normal dan menyebabkan masalah yang kalau kat kulit kita nampak masalah seperti pigmentasi, masalah kekedutan, masalah kulit kusam dan tak toner, tak sekata dan sebagainya. Sebab tu kalau orang yang terdedah banyak sangat radikal bebas, yang paling senang kita tengok kalau orang yang isap rokok. Lelaki yang isap rokok, kulit dia kelihatan lebih tua daripada umur usia dia. Kalau umur 40-an tapi nampak macam 60-an. Sebab radikal bebas dari rokok dia merosakkan semua kulit, glowing kulit dia tu habis rosak. Itu cara mudah lah. Radikal bebas juga datang daripada cahaya matahari. So kalau orang terdedah lama sangat cahaya matahari terik, kerja macam kerja kontrak tengah jalan panas-panas, memang kulit dia teruk lah. Ataupun nelayan yang kerja tengah
laut yang panas tak ada berteduh juga kulit akan jadi teruk. Ini antara kesan-kesan radikal bebas. Dan radikal bebas juga datang daripada makanan, terutama makanan proses. So itulah sebab dia. So sebab tu kita nak, kan kita cerita depan ni, macam mana nak counter kesan tu. Okay. Komen-komen dulu, Kita share. tengok punca dia kan. Okay. Yang kedua. Lepas tu, kesan lemak jahat. Ini juga masalah. Apa tu? Lemak jahat yang paling utama adalah trans fat. So trans fat ni menyebabkan masalah pada kulit, terutamanya masalah jerawat. So kalau orang tua-tua dulu dah umur 40-an, dia banyak naik jerawat, mungkin itulah pemakanan tak jaga. Banyak sangat makan proses yang ada trans fat. Tu nombor satu dia. Tu. Kan, yang kedua sebab berlaku perubahan hormon seterusnya apa ni? Tak tekan. Masalah ketidakseimbangan hormon. Dan ini juga berlaku pada wanita yang dah lebih 40-an. Tiba-tiba dan dekat menopause buka naik jerawat. Jeruk batu kat tu. Sebab estrogen dia mula menurun dan testosteron dia naik. Bila testosteron naik, kulit dia lebih berminyak dan dapat masalah jerawat. So ini semua ada kaitan dengan pemakanan. Ketidakseimbangan hormon berkaitan dengan pemakanan. So 3 masalah utama ni. Ada lagi satu masalah yang menjadi punca kulit tak sihat, masalah dari dalaman. Iaitu masalah usus tak sihat. Yes. Orang yang ada masalah usus yang tak sekolah kan, bila makan dia senang kembung, angin, memulas, masalah pedih ulu hati, GERD, kulit ada masalah. Sebab berlaku gangguan pada penyerapan zat-zat pemakanan, berlaku gangguan kepada hormon, semua ada kaitan dengan usus tadi. So kesihatan usus perlu dijaga. Sebab kalau kita banyak sangat makan makanan proses, banyak sangat makan makanan yang ada bahan-bahan kimia seperti perasa, pengawet, pewarna dan sebagainya, boleh merosakkan usus. Terutama makanan-makanan yang kaya dengan gluten. Makanan yang ada toksin, macam glyphosate yang ada dalam gandum tu. So banyak sangat makan gandum merosakkan kulit. Ramai juga yang tak tahu tu. Yes. Dan last sekali, punca kulit masalah ialah masalah kekurangan vitamin. Kurang vitamin. Dulu sikit tak nampak. Nampak ni. Kurang vitamin. Kan? Sebab itulah pentingnya pengamalan supplements dan pengamalan makanan-makanan yang kaya dengan vitamin. Sebab terutama vitamin yang paling penting untuk kulit ada 3 lah. Kita nak ingat mudah dia, ACE. Vitamin A, ataupun dalam bentuk yang lebih selamat, vitamin A lah beta carotenes, dan juga vitamin C dan juga vitamin E. 3 vitamin ini penting untuk kulit. So kalau kita kekurangan masalah mana-mana vitamin, dia boleh menyebabkan masalah kulit yang tak cantik, tak flawless, kan? Termasuk vitamin itu juga ialah B complex. Termasuk juga B complex. Okay. Teruskan komen, kita akan baca. Hari ni kita podcast episod pertama, cerita wajah. Kenapa kulit jadi tak flawless. Kita akan share kan. Jangan lupa share ramai-ramai. Benefit pada wanita dan juga golongan lelaki. Macam kita mention awal tadi. Untuk dapat presentable. Yes. Okay. So kita tengok balik pada isu tadi. Punca kulit tak flawless ni kan. Punca tak kulit flawless, punca dia kat sini. Lepas kita tengok apa penyelesaian dia kat sini. Okay. Yang pertama. Yang pertama, punca ni adalah kata saya kat tadi kan. Punca daripada radikal bebas yang banyak sangat masuk dalam tubuh kita. Kita terdedah ni radikal bebas pada kulit secara terus. Sama ada bahan kimia pun boleh. Kan? Orang yang ada terdedah pada banyak bahan kimia dan sebagainya boleh menyebabkan radikal bebas juga banyak pada kulit. So penyelesaiannya kena ambil banyak antioksidan. Sebab tu dalam pengamalan pemakanan, kita kena banyak makan makanan yang kaya dengan antioksidan. Mudah je. Nampak tak? Ataupun kita boleh ambil suplemen yang kaya dengan antioksidan macam yang depan kita ni lah. DN72. So siapa nak kulit cantik, nak flawless kan, nak dilindungi, amalkan DN72 kan. Sebab dia tinggi dengan antioksidan, iaitu secara khusus ni adalah astaxanthin, which is very good for the skin. Dan tu ada quercetin juga bagus untuk kulit, ada kurkumin, piperin
Kan? Dia ada rozal dan sebagainya. Ini bagus untuk kulit. Okey. Okey, punca yang kedua kita dah sebut tadi. Punca yang kedua adalah kesan lemak jahat iaitu trans fat. Kan? So solution dia adalah pengamalan lemak sihat. Kan senang. Kan? Dah tu jahat, ambil yang sihat. Apakah contoh lemak sihat ni paling banyak orang tanya soalan ni. Klise betul. Ada apa contoh lemak sihat? Sebab dalam kepala otak kita fikir lemak sihat tu benda yang pelik turun dari langit ke datang daripada Mars, Marikh ke apa kan. Padahal benda depan mata dia. Lemak sihat yang paling simple, yang murah ada kat Malaysia ialah santan. Minyak kelapa dara, minyak kelapa sawit, termasuklah minyak kelapa sawit merah. Minyak kelapa sawit merah tu special sebab ada beta carotene which is very good untuk kulit. Nampak tak? Termasuk dan paling penting yang paling bagus sekali minyak sihat untuk kulit adalah minyak zaitun. Kalau pengamalan minyak zaitun menjadikan kulit boleh jadi flawless. Adalah saya baca kan konon-kononnya apa nama tu? Cleopatra. Cleopatra tu terkenal sebagai antara ratu yang paling cantik lah, Egyptian queen kan yang paling cantik. Dan dia cantik, kulit dia cantik sebab pengamalan minyak zaitun. Yang memang banyak kat sana lah. Kan? Tapi bagi orang-orang yang duduk di kawasan Khatulistiwa, tropika yang ada pokok kelapa ni, sebenarnya pengamalan datuk nenek moyang kita yang banyak mengamalkan minyak sihat iaitu minyak kelapa adalah kunci untuk kulit yang cantik. Itu dia, nampak tak? Itu dia. Sebab tu kena faham ni ada kaitan dengan pemakanan. Yes. Punca yang ketiga, masalah ketidakseimbangan hormon. Kebanyakan masalah ketidakseimbangan hormon bermula dengan masalah dipanggil sebagai hyperinsulinemia. Masalah hormon insulin yang tinggi akibat pengamalan makanan yang kaya dengan karbohidrat proses. Dan juga gula, karbohidrat proses macam tepung gandum dan sebagainya. Asyik itu je bedal. Asyik makan makanan proses asyik makan biskut asyik makan mi segera. Pasal yang makan mi segera ni kena stroke. Bahaya makan mi segera straight sepanjang itu yang bahaya lah. Tapi mi makan makanan proses macam mi segera, macam roti, biskut, kek dan sebagainya yang kaya dengan karbohidrat proses ni juga menyebabkan masalah kulit yang tak cantik. Kedut lah, apalah. Ketidakseimbangan hormon ialah dengan cara menjaga paras insulin dengan pengamalan dua kaedah iaitu low carbs, high fat diet. Mengamalkan pemakanan yang rendah karbohidrat dan lebih banyak lemak sihat dan juga beramal dengan berpuasa. Puasa sebenarnya boleh balance hormon. Satu lagi kaedah untuk menjaga ketidakseimbangan hormon, memulihkan masalah ketidakseimbangan hormon ialah dengan bersenam dan mengawal stres. Lepas tu kena jaga stres, kena juga exercise, jangan duduk diam kan. Asyik tengok TV mengangkang depan TV tu tak boleh. Nampak tak? Itu konsep dia, nampak? Okey. Yang terakhir. Yang terakhir, yes. Masalah usus tidak sihat. Macam nak pulihkan masalah usus tidak sihat? Basically, pemulihan masalah usus bergantung pada dua bahan, iaitu probiotik dan prebiotik. Pengamalan dan makanan yang kaya dengan probiotik, iaitu makanan yang dipegang, macam budu, cencaluk, tempoyak, belacan, kimchi, tempe, tapai. Dan prebiotik itu makanan yang tinggi serat. Makanan tinggi serat tu yang paling mudah ialah sayuran dan buah-buahan. Di samping tu makanan seperti ubi kayu, keledek, brown rice, resistant starch, nasi yang dimasak dengan minyak. Ini semualah sumber-sumber prebiotics. Pemulihkan usus akan menyebabkan dua. Satu ialah badan kita akan kurang keradangan. Yang kedua, dia akan menstabilkan kita punya hormon. Itu je cerita dia. Dan yang tadi, yang last sekali, punca yang terakhir, masalah kurang vitamin. Kurang vitamin ni, nampak. Masalah kurang vitamin ni, puncanya ada dua. Punca yang pertama adalah kerana penyerapan yang terganggu disebab usus tak sihat atas tu. So, kalau usus tak sihat, penyerapan vitamin pun terganggu. Sebab tu orang usus tak sihat, kulit jadi tak
Cantik sebab kurang vitamin. Ha. So, kalau itu masalah dia kena ambil supplement. Suplemen. Tapi start dulu dengan mengamalkan makanan-makanan yang kaya dengan vitamin, iaitu sayuran dan buah-buahan. Nampak tak? Ikan perkasam bukan prebiotik, ikan perkasam tu probiotik. Jangan confuse pre dengan pro. Pre itu serat. Dalam ikan perkasam mana ada serat? Faham kena faham, sebab tu kalau tak faham baca buku saya. Saya dah tulis dah buku. Kan? Ni apa air yang saya minum ni? Air cuka. Nampak tak? Sambil lah asyik minum air cuka je. Cuka apple, cuka kurma. Nampak? Ini lagi cuka apple. Kenapa? Inilah antara cara memulihkan usus. Pemulihan usus juga ialah dengan pengamalan cuka. Cuka apple, cuka kurma, cuka tin, cuka delima, cuka anggur, cuka nipah, macam-macam cuka kelapa, macam-macam cuka dia, nampak? So, itu kisah dia. Kalau nak kulit cantik, tips pertama, minumlah air yang mengandungi cuka. Jangan takut bocor. Tak bocor. Ni sibuk tanya, bila nak makan cuka? Berapa kali sehari? Suka hati kau lah berapa kali sehari. Ni bukan ubat nak ada 3-4 kali sehari. Tak ada. Minum. Bila tak rasa nak minum. Dia benda, berapa kali saya nak makan air sirap. Tak pernah orang tanya pula kan. Itu yang kau tanya suka pasal apa? Sama lah. Dia amalan. Makanan yang salah bentuk, amalan. Berapa kali saya boleh makan buah? Apa benda ni soalan? Suka hati kau nak makan buah macam mana pun. Kan yang penting dalam pemakanan seharian kita kena ada buah dan sayur. Mudah aja. Top up dengan suplemen. Suplemen saya sebut tadi. Nombor wahid adalah vitamin A dalam bentuk beta karotin. Yang kedua ambil vitamin C. Dos yang biasa kita cadangkan ialah 1000 mg 2 kali sehari. Yang ketiga ialah vitamin E. Kalau nak ambil tocotrienol, ambil 100 mg. Of course tambah-tambah lain macam multivitamin, magnesium, omega 3 minyak ikan. Boleh. Ada kan. Apa lagi? Kurkumin. Ini antara benda-benda yang bagus lah. Tambahan suplemen. Itu konsep dia. Kan? Apa yang susah? Kan? Okey. Dan lagi satu penting ini paling kita bagi orang sebelah cerita kan, iaitu pengamalan skincare yang betul. Skincare ni kena hati-hati sebab ada skincare menggunakan bahan-bahan kimia yang bahaya macam mercury, macam hydroquinone. Nampak tak? Ni kena bahaya benda-benda macam tu. Kan? Ada yang letak steroid pun ada. Sebab tu kalau nak memilih, milihlah contoh ni. Ni yang depan. Ni depan mata. Jom kita balik. Ni. Bagi yang tak tahu, sebenarnya kewujudan skincare ni dah bermula daripada 2014-2015 lagi. Dah 10 tahun. Dah ada di dalam pasaran. Cuma kita kurang highlight pasal skincare. Mungkin doktor terlampau sibuk fokus pasal nutritional medicine sampai terlupa sebenarnya penjagaan kulit wajah dengan kesihatan pemakanan combine. Yang orang tak tahu. Sejak saya mula buat benda ni, sampai sekarang saya pakai hari-hari. Lepas tu orang tanya saya, kenapa doktor kulit nampak macam flawless kan? Padahal umur dah 50-an. Betul. Kan nampak macam muda. Inilah antara rahsia dia. Of course pemakanan sihat tu penting. Saya amalkan apa yang saya cakap tu semua saya buat tu. Contoh depan mata awak pun kita minum cuka apple. Betul. Tapi satu yang saya tak pernah tinggal gunakan adalah serum. So serum ni saya buat daripada apa? Vitamin E. Saya buat daripada vitamin E. Dalam serum ni saya combine 3 vitamin. Saya letak vitamin E, vitamin C dan beta carotene. Sebab tu color dia kuning. Kuning tu sebab vitamin E. Yang kuning tu adalah beta carotene dan vitamin E. Dan beta carotene vitamin E tu tocotrienol khusus dia dengan teknologi yang saya sebut tadi daripada UPM yang mana ia larut air kan, sebab tu dia mudah nak masuk dalam kulit kan. Sebenarnya 2-3 tahun lepas produk ni mendapat anugerah Nano Verify. Susah teknologi tu yang dibuat oleh UPM tu telah berjaya convert vitamin E tu menjadi saiz nano. So apa kelebihan dia? Sebabkan saiz nano dia boleh penetrate kat kulit kita, masuk dan
melindungi sel-sel di kulit. Itu Ya. kelebihan dia. This is a nanotechnology. Hmm. Kan? Cuma saya tak pernah highlight sebab saya sibuk cerita pasal nutrition ya. Saya tak pernah cerita pasal produk ni. So produk ni is quite a good technology. Yang sangat bagus, and it's a local technology. Maksud dia tempatan, kajian tempatan Universiti Putra Malaysia. Bukan kita timbang kilo. Tak ada, ni bukan produk ni lah. Bahaya. This is my own. Beauty. Rasa saya juga terlibat dalam research tu. Saya ada buat kajian di UPM. Dan ada saya tulis sebenarnya kajian tu. Menunjukkan keberkesanan produk ni dari menyelesaikan 3 isu. Yang pertama ialah mengurangkan pigmentasi, yang kedua mengurangkan kedutan, kan? Yang ketiga sebenarnya dia mencerahkan kulit. Nampak tak? Kulit cerah, kedut kurang, lepas tu pigmentasi kurang. Ini macam lah namanya flawless. Di samping tu dari segi dalaman juga kita kena jaga dengan pengamalan pemakanan sihat. Minyak-minyak sihat, minyak zaitun, kan, minyak kelapa dara, kan, minyak kelapa sawit merah, sacha inci oil, habbatu sauda. Ini adalah minyak-minyak yang sihat yang boleh kita amalkan. Di samping itu juga produk yang tinggi antioksidan yang depan kita ni, iaitu DN72. So pengamalan ni pun penting. So macam mana nak guna ni? Sekejap. TikTok hang. Sekejap. Okay, dalam satu set Silver Series Dr. Norman ni, dalam set Silver Series Dr. Norman ni dia ada 3 produk yang utama patut guna untuk basic skincare, untuk beginner. Kadang-kadang ada juga perempuan yang dia tak pernah tahu pun nak guna skincare tu macam mana, basic dia apa. Kalau anda first time ataupun yang baru nak start pakai skincare nak jaga kulit kan, dalam set ni ada 3 produk yang patut anda cuba. Pertama sekali kita ada cleanser dia. Of course lah kita kena cuci muka. Lepas cuci muka kita pakai toner. Dalam satu set ni ada 3 jenis produk. Pencuci muka, toner dan juga serum. Bagi yang tak tahu sebenarnya kita dekat Malaysia ni doktor memanglah panas kan. Ya, betul. Tapi sebenarnya kita, masyarakat kita kurang terdedah dengan matahari. Disebabkan itu jugalah kita tak sangat recommended bagi orang yang jarang keluar terdedah matahari dengan lebih lama untuk pakai sunscreen. Sebab penyerapan vitamin D tu akan kurang, betul tak? Ya, betul. Cukup dengan pakai serum Sebab Dr. Norman saja. Dalam serum ni dia tidak menggunakan konsep SPF. Betul. Sun Protection Factors. Kita menggunakan RSF. Radical Sun Factors. Maknanya dia hanya protect dari segi kesan radikal bebas saja. Dia tidak mengganggu dari segi penyerapan vitamin D tadi. Penyerapan UV light untuk penghasilan baik vitamin D. So pengamalan ni sebenarnya menyebabkan kulit kita tak ada kena sunburn. Tapi dalam masa sama kita masih dapat menghasilkan cukup vitamin D untuk tubuh kita. Itulah kelebihan teknologi ni. Nano ni. Nanotech tu kan. Itu cerita dia. Ada orang tanya kenapa tak ada dalam shop. Siapa yang nak klik bio link dekat profile kan. Ataupun visit website kita. Saya tak boleh sebut dekat TT, nanti kan hilang apa semua. Tengok kan? dekat bio link lah, klik dekat situ nanti dekat kita bawa bio link. Kita punya website untuk dapatkan. Okey. Dan yang paling penting juga penggunaan vitamin E secara berpanjangan dan berterusan akan membuatkan kulit anda lebih cantik, lebih licin dan lebih putih. Doktor dah pakai 2015, 14 saya pakai dah 10 dari tahun. 2018, saya 6 tahun dah. Gitu. So untuk dapatkan set ni macam mana? Boleh klik yang dekat FB tu, boleh layari kita punya website. Dan yang juga dekat TT tu, klik link bio, boleh purchase dekat situ. Di samping penggunaan skincare, jangan lupa kita juga support dari dalaman dengan pengamalan. Contohnya, produk yang kaya dengan antioksidan. Kaya dengan antioksidan, anti keradangan kan. Mungkin kita maklum kesihatan kulit dan kulit berseri. Salah satu kelebihan DN72 ialah untuk
kita repair masalah kulit kita dari dalam. Jangan sibuk kita guna skincare tapi dalam tak sihat, tak boleh. So, kita gunakan dua-dua. Itu konsep dia, nampak tak? Sebab dia melindungi sel badan termasuk kulit daripada radikal bebas. Dia mengurangkan rosak sel-sel kulit. Sebab tu kalau sel kulit yang terlampau rosak menyebabkan nampak tua, tak flawless dia. Okay? Betul. Alhamdulillah. Itu salah satu cara untuk dapatkan kulit yang lebih flawless, lebih licin dan betul. lebih sihat. Ya. Dan Okay. bagi yang tak tahu, sebenarnya kita punya skincare ni memang ada note punya number. Yes. Semuanya beauty behind science. Yes. Beauty behind science. Apa cakap? Professional skincare lah senang juga kan. Proven lah, bukannya sebenarnya kita ada makin nak kajian. glow, betul? Kita semua ada dulu lengkap komplit semua. Kita ada halal, kita ada even nano verify, kita ada GMP, kita ada semua sekali kan, lengkap bukan produk-produk timbang kilo. Ini pula kajian lah. Okay? Dan satu lagi penting juga dalam pengamalan kita punya pemakanan sihat ialah amalkan minyak sihat. So kita ada contoh-contoh minyak sihat, kita ada habatus sauda, ada sachainci, ada minyak zaitun, ada minyak rosette merah, ada minyak kelapa dara, ada. Di samping pengamalan minyak sihat daripada pemakanan kita, amalkan buah avokado boleh, minyak kelapa santan, ke kacang boleh. Ni makan kacang sibuk gaut. Gaut. Aduh, tak habis-habis kacang gaut. Mana ada kacang menyebabkan gaut? Punca gaut adalah gula. Ada yang tak percaya tu, cakap, alah doktor ni tak rasa. Aku dah cakap aku dulu muda ada gaut lah, aku tahu je. Tak percaya juga orang kan. Salah tak nak percaya nasib kau lah kan. Orang dah cakap, kalau nak selesai masalah gout, berhenti gula dulu. Bukan sibuk berhenti kacang. Sebab setakat berhenti kacang tak selesai masalah gout. Sebab bila you makan balik, kena balik. Temporary. Sebab tu kita cakap, memanglah makan kacang boleh bengkak kaki. Kalau orang tu ada gout. Tapi berpantang kacang tidak selesaikan masalah tu. Nampak? Bila you makan, kena balik. Tak selesai lah. So, kita nak suruh orang boleh makan kacang. Cara dia, berhenti gula dulu. Bila dah berhenti gula 2-3 bulan, dia makan kacang, tak bengkak dah. Maksudnya sistem tu, enzim tu mula pulih. Itu yang kita maksudkan. Kita bukan cakap makan kacang tu boleh. Kalau orang ada gout, tengah ada gout, makan kacang memanglah bengkak. Tapi berpantang kacang tidak menyelesaikan masalah. Itu kena clear macam tu. Orang cakap tak nak faham. Daripada nak komen macam pandai. Itu masalah dia. Cubalah komen tu bertanya kan. Korang boleh jawab. Boleh kan? Okay. Yang lain, minyak-minyak yang lain. Buah zaitun. Even makan telur. Makan telur juga bagus untuk kulit. Makan kuaci pun bagus. Makan ni butter. Gigi. Ni semua bagus. Termasuk juga makan ikan. Ikan salmon, ikan biasa kat Malaysia pun boleh. Ikan kembung ke. Ikan tenggiri ke. Ikan sala ke. Ikan merah ke, ikan jenahak ke, semua okey je, tak masalah. Tak? Tapi yang paling penting antara produk yang bagus yang boleh diamalkan untuk kulit yang flawless ialah minyak kelapa dara. Sebab minyak kelapa dara ni sebenarnya adalah minyak kelapa yang tinggi antioksidan. Dia berbeza dengan minyak kelapa biasa. Minyak kelapa biasa sebab proses tu menggunakan haba, antioksidan dia rosak. Betul. Sebab tu kita bila amalkan minyak kelapa dara, kulit jadi sihat sebab dapat perlindungan antioksidan. Kan bagus. Di samping tu minyak kelapa dara juga bagus untuk melancarkan sistem penghadaman. Jadi kalau orang perut dia tak sihat, perut tak sekolah, bila dia mula-mula amalkan minyak kelapa dara, dia akan ada masalah macam cerit-berit sikit lah. Jangan berhenti. Teruskan saja sampai berhenti benda tu. Maksudnya itu ialah reaksi badan sebab badan tak sihat, itu saja. Nampak tak? Jangan ada faham. kulat dalam usus. Di samping tu minyak kelapa dara juga bagus untuk menyeimbangkan balik hormon. Isu hormon kita cakap insulin tadi. Bila amalkan minyak kelapa dara secukupnya, insulin akan mula turun dan hormon lain mula balance balik. Barulah kulit jadi flawless. Nampak tak? Di samping tu minyak kelapa dara juga bagus untuk jantung sebab dia bersifat anti keradangan. Sebab dia ada MCT yang banyak dalam dia. Kan banyak kelebihan tu.
Ada kelebihan lain dalam minyak kelapa atau minyak kelapa dara ni. Ada bahan nama dia monolorin. Yang mana monolorin ni bersifat antivirus. Kan? Dan boleh bantu bunuh kuman. Kan? Of course, itu yang penting kan. Dia juga melancarkan buang air, mengelakkan masalah buasi. Itu banyak kelebihan minyak kelapa dara. So amalkan minyak kelapa dara, minyak zaitun. Dalam minyak zaitun ada antioksidan yang 4. Hydroxytyrosol, tyrosol, oleocanthal dan oleoropin. Keempat-empat antioksidan yang ada dalam minyak zaitun bantu untuk kulit yang lebih sihat. Nampak tak? Dalam minyak kelapa sawit merah ada antioksidan nama dia tocotrienol, vitamin E tadi. Dia ada 8 varian dalam tu, komplit. Dan ada satu juga bahan nama dia beta carotene dan squalene. Yang semuanya bagus untuk kulit. Nampak tak? Saca inci ada bahan 3 bahan utama, thymol, thymoquinone dan tetrahydroquinone yang juga bagus sebagai bahan antioksidan. Dengar tu. Nampak tak? Kan lengkap dan bagus. Sebab tu ilmu tu penting. Kita bukan cakap saja. Okey. Lepas tu seterusnya. Ni antara, kalau tengok ni saya lah ambil ni kan. Dia kata kenapa setengah makanan tu bagus untuk kulit yang sihat. Jadi bagi contoh raspberry. Sebab sebenarnya antioksidan tu lah. Dalam berry-berries ni, antioksidan ni dipanggil sebagai anthocyanin. Anthocyanin banyak kan dia menunjukkan anthocyanin ni bagus untuk kulit. Dalam kacang walnut. Kacang walnut kan. Dia kaya dengan omega 3 dan juga vitamin E yang bagus untuk kulit. Dalam yogurt dia juga bagus juga untuk kulit sebab dalam yogurt ada probiotik yang saya sebut tadi. Probiotik penting untuk memulihkan usus. Di samping itu lain, buah avocado kaya dengan omega 9 dan vitamin E yang bagus untuk kulit. Buah-buahan citrus macam orange, lemon kan. Buah limau dan sebagainya kaya dengan vitamin C. Dan telur kaya dengan asid amino yang bagus untuk kulit dan repair balik kulit supaya cantik. Dan dalam kuning telur ada lagi juga bahan nama dia beta carotene. So, tak ada alasan untuk tidak makan telur. Yes. Apa dah soalan ayam goreng boleh makan? Takkan kau nak makan ayam mentah? Kan? Memanglah makan ayam goreng bukan tak boleh makan. Kan? Tak ada orang buat ayam goreng buat topi dia kan. Ayam goreng memang untuk makan. Makan lah masalah. Kan? Balik-balik nak tanya ayam goreng boleh makan. Masalah ni yang bertanya ni makan. Tapi tanya. Ni silat channel ni. Kita membincangkan pasal kaitan kulit wajah dengan pemakanan. Ayam goreng memang untuk makan. Tak pernah saya jumpa orang mandi pakai ayam goreng, tak ada. So bolehlah makan. Apa tak boleh lah. Dan nama dia pun makanan. Kan? Okey. Sebab tu dalam kehidupan ni satu benda yang paling penting, jangan bercakap benda yang negatif. Terutama pada diri sendiri. Ya pada. Soalan yang ke-1000 kali ni bertanya, santan kotak okey tak? Entah berapa puluh kali lah aku dah jawab. Okey. Santan kotak okey. Tak pernah aku jumpa orang mati dengan santan kotak dia. Apa soalan ulang balik kan. Cubalah follow rapat-rapat. Pergi kat saya punya channel TikTok tu, cuba tengok semua video yang saya ada. Saya dah menjawab beribu-ribu soalan termasuk santan kotak. Aku dah cakap banyak kali dah. Bagus tak bagus. Termasuk juga cakap pasal ayam goreng. Dah cakap banyak kali dah pasal ayam goreng. Cuba dia tengok. Tengok tak nak? Tanya masa live. Kan? Live kita bincang tajuk pasal flawless skin. Kau tanya ayam goreng. Nampak tak? Itu masalah dia. Tak center. Ada masalah kat sini sikit. Sebab tu cuba tengok. Tengoklah channel yang betul. Ni kan. Okay, kita summary-kan podcast cerita wajah kita hari ini. Apa yang penting, yang pertama sekali adalah untuk dapat kulit flawless. Satu. Orang cerita pasal kulit, tak ada pasal kulit lah. Kalau dia pasal yang goreng, pasal apa? Okay. Kan doktor dah marah. Kita nak cerita pasal kulit wajah hari ni. Kan? Kita recap balik apa rahsia untuk jadi kulit flawless. Tengok, Dr. Syazul ingat ayam goreng pula. Lapor ke apa ni? Tadi dah bawa ayam goreng. Satu, pentingnya pengambilan antioksidan. Bukan secara dalaman, malahan juga. Ya. Dia kita panggil apa?
skincare. Daripada skincare, produk kulit kita kena ada antioksidan. Sebab tu produk ni tinggi dengan antioksidan. Dia ada 3 vitamin A, C dan E. Ingat tu. A, C, E. 3 je. A, C, E. Dan Ingat. dari dalaman. Dari makanan. Makanan. Suplemen, pengalaman produk yang kaya dengan antioksidan barulah lengkap luar dan dalam. Kan ni kalau makan skincare yang bagus pun, tapi dalam duk bedal roti canai, makan biskut, makan kek, itu kau tak tanya pula kau tanya sibuk tanya pasal pohon pisang, ayam goreng. Biskut tak tanya pula kan. Ni masalah dia kan. Okay. Dan penting juga tahu kesihatan wajah untuk dapat kulit flawless ni, penyebab kulit jadi tak flawless salah satu adalah punca hormon rintangan insulin. Ada satu sebenarnya kita tak cakap ni. Antara punca kenapa kulit boleh jadi kusam, tak cantik dan tak flawless ialah dehidrasi. Kurang minum air. Yes. Sebenarnya orang perempuan ni malam minum air, dia mana pergi toilet? Tak ada, saya minum. Kadang-kadang orang perempuan yang kerja kat office yang ada aircon. Sejuk. Sebabkan sejuk, dia malam minum air sebab saya nak pergi toilet kan. Jadi aircon ni dia punya udara dia kering. Jadi bila kulit yang kering menyebabkan kulit mudah berkedut. Sebab tu perasan tak sepanjang saya bercakap, saya duk minum air. Sebab tu saya tahu kedut. Sebab tu hydration is also important. Faham tak? Dan minumlah air yang Sihat. Janganlah minum air yang ada bahan kimia dalam dia. Air-air yang berkarbonat. Air tinggi gula. Air tinggi gula tu memang salah, ada gula masalah. Tapi kalau tak ada gula pun, macam contoh yang diet-diet tu. Air diet-diet tu kan. Tak nak sebut air apa brand dia, macam-macam lah kan. Diet-diet ni yang tak ada gula. Tapi tetap tak elok sebab ada bahan kimia. Contohnya sodium benzoate yang boleh menyebabkan kanser sebab dia boleh bertukar menjadi benzin dalam tubuh. Itu cerita-cerita dia lah, kena faham. So yang terbaik adalah air natural macam air cuka apple. Tapi masalah masyarakat kita ni, cuka apple dia takut air yang berkarbonat, dia berdaluar macam ni macam air terjun masuk dalam mulut dia. Tapi tangan ni, tak bahaya ke? Tak bocor perut ke? Tak luruh gigi ke? Macam-macam dia punya negatif. Sebab tu saya letak ni, jangan negatif lah. Dia negatif sangat lah. Kalau tak reti, tanya. Jangan letak negativity dulu. Dia yang kadang ada masalah tu. Tengok ni, baru kita elaborate cuka apple tu boleh minum. Ada lagi seorang. Cuka apple boleh minum ke? Takkan kau dapat mandi pula. Memang cuka apple boleh minum. Tak? Berapa banyak cuka tingkau lah. Jangan minum 3 tong sudah lah. Agak-agak lah. Benda ni tak payah nak cek berapa banyak cuka tingkau lah. Sepanjang saya live, saya minum lah. Kalau nampak aku tergolek mati ke? Minum cuka apple masa live berbahaya. Soalannya. Orang dah banyak kali ulang benda sama. Ulang lagi. Tengok tak nak. Kan? Cubalah subscribe sikit YouTube apa kan, TikTok ke apa salah sebut lah korang. Sebab tu pentingnya tengok live kita pada awal, ataupun kalau tak sempat tengok daripada awal, nanti recap balik. Tengok semula. Pergi kat kita punya tu FB dan juga kepada kita punya YT ni dan juga kepada TT ni, TikTok ni, ada video bersepah. Saya ada beribu video. Tanya kat situ. Klik Dr. Norman cuka apple. Keluar. Dr. Norman gout. Keluar. Dr. Norman goreng. Keluar. Research dah sikit. Kan? Orang ni masa live tajuk flawless, kau tanya cuka apple lah. Apalah. Masalah. Kan? Itu cerita dah. Okay. Ada lagi yang tanya. Komen pasal jeragat dan kutil itu semua tanda-tanda dalaman yang tak sihat. Itu semua kutil tu. Kalau ada banyak kutil kat ni, kat tangkuk ni, itu semua tanda ada masalah metabolic syndrome. Ada masalah rintangan insulin, banyak sangat makan karbo dan gula. Itu cerita dia. So betul kan lah? Okay. Betul. Menarik topik ni hari ni. Ramai juga yang join kan. Tak sangka lah. Alhamdulillah. Kita target perempuan. Tapi Alhamdulillah dia ratio dia sama. Laki banyak join, perempuan banyak join. Dia tak minum air cuka apple, tapi ambil air kombucha. Boleh je makan air teh kombucha. Tapi teh kombucha dengan cuka apple benda yang lain. Nampak tak? Jangan samakan. Itu saja. Kan? Teh kombucha mahal sikit lah. Teh kombucha lebih kepada probiotik dia. Kan? Cuka apple lebih pada
acetic acid dia. Ya, tu kena Nampak penting. tak? Tu tahu kena tu. faham. Okey. Ada persoalan lagi? Apa persoalan? Kelakar lah live petang-petang ni. Ha. Menarik soalan-soalan ni. Iwan kita tak? Ada ni kat FB. Panjang lah. Apa soalan tu? Tanya sikit. Sekejap. Orang dah nak habis live boleh nak share live. Apa rawatan untuk bibir mulut kering? Minum air. Saya buat nah. Minum air. Bibir yang kering menandakan dehydration. Itu saja. Dehidrasi penting untuk dapatkan kulit yang flawless. Salah satu dia adalah minum air ni. Minum air. Dia sebenarnya tak ada limit pun. Bila kita rasa haus, kita rasa dahaga, kita minum macam biasa. Top up macam tu. Selagi buah pinggang dia berfungsi, tak payah limit-limit air ni. Sebab kalau terlebih dia keluar. Sebab tu kat rumah orang semua ada toilet. Kau pernah pergi rumah orang tak ada toilet tak? Siapa nak risau? Kan di mana-mana pun ada toilet. Kalau rasa nak pergi toilet, pergi je lah. Apa masalah dia? Lagi banyak kita buang, lagi bagus. Sebab dia membantu proses detoksifikasi. Sebab tu siapa nak tahu pasal air dan detoksifikasi, join kita punya seminar hujung bulan ni. Kan saya akan cerita pasal air dan detoksifikasi, kepentingan dia. Jangan takut dengan air. Ini memang takut dengan air, terlebih air lah. Apa masalah buah pinggang rosak ke apa? Dapat tu selagi buah pinggang kita berfungsi dengan normal, tak payah takut dengan air. Okey. Dah, itu sajalah. Dah epic dah kan. Apa soalan apa nak jawab ke? Ada tak ada? Tak adalah. Ni, saya berguru dengan doktor beberapa tahun lalu, pengamal perubatan tradisional homeopati, kumpulan perubatan elektronik, apa benda ni. Dia nak cerita dia pergi semua tempat ke? Okey lah. Alhamdulillah dah bagus, janji Encik sihat sudah. Salah berguru lah kan. Ya. Sekali nak berguru, tak payah nak berdepan pun boleh. Tengok je kat YT ke, kat TT ke kan. FB ke. Boleh je. Ataupun kalau nak berdepan, bertalaki kita orang tu, datang seminar kita. Jumpa depan-depan. Kan, baru tahu macam mana rupa Dr. Norman. Flawless tak flawlessnya. Ataupun bagi ada yang masalah kulit yang tak selesai-selesai, boleh datang consultation juga. Kita combinekan cara pemakanan yang betul untuk rawat kulit muka. Di samping jaga luaran, dalaman juga kena jaga. Ya. Hari ini khas topik kita nak cerita basic skincare yang penting. Macam doktor sebut tadi, vitamin yang penting adalah ACE 3 tu. Dan sama juga macam kita punya set skincare ni, ada 3 jenis produk yang penting, yang basic perlu pakai. Tak kira lah lelaki ke perempuan ke umur berapa pun, yang basic mesti ada. Pencuci muka, toner dan juga serum. Orang lelaki kena pakai skincare. Saya dah kena 10 tahun saya pakai saya punya serum. Saya gunakan cleanser. Tapi cleanser tak kisah apa-apa sekali. Tapi dah ada dia pakai lah kan. Lepas tu tak toner untuk dia hilangkan hydration lah, untuk hydration kulit kita. Tapi tak payahlah kau bermakeup pula. Tak payahlah orang jantan tu salah jadi macam tu kan. Ada jantan sibuk makeup dari kecoh pula cerita kan. Tak payahlah, tu tak betul kan. Kita orang lelaki senang, simple aja. Pakai yang simple, basic sikit. Tapi jangan tak pakai langsung kan. Itu kita faham okey. Ya, betul. Okey, kita akhirilah sebab live kita cerita wajah hari ni. Untuk dapatkan produk skincare yang basic ni, boleh layari kita punya website ataupun yang dekat TikTok tu, klik link bio Dr. Norman. Dapatkan dekat situ. InsyaAllah. Kita memang ada jual. Ataupun yang nak walk in juga pun boleh di 3 outlet kita. Dekat Melaka, Nilai dan juga Shah Alam. Shah Alam dekat mana? Section 7 belakang Unicel. Nilai dekat Nilai Square. Itu HQ kita. Dan yang ketiga dekat Melaka, sebelah Pasar Burung. Sebelah ke tepi? Sebelah. Lebih kurang lah. Taman Merdeka Permai. Ya, boleh Waze atau Google mana-mana cawangan yang terdekat, boleh dapatkan produk skincare kita. Masih banyak lagi, masih kita jual, cuma orang kurang aware. Sebab tu kita nak buat awareness sekarang bahawa antara produk saya yang paling lama dah lebih 10 tahun ialah produk skincare. Itu cerita dia kan. So bolehlah beramal luar dan dalam. Dah lah, jadilah cantik macam saya. Penat lah promote dia pula. Sebab kena ingat, kesihatan dengan ilmu yang betul dan amalan yang berterusan. Kita jumpa lagi dalam live
cerita wajah ni dengan episod lain pula? Apa kaitan? Sebab kita banyak dapat tajuk. So Yes. kita boleh elaborate nanti. Mm-mm. Di samping tu kita combine dengan nutritional medicine. Okay. Okay? Sedaya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Ciao, ciao.